Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sempena memperingati nuzul Al-Quran pada tahun ini, tahun 1441 Hijrah, saya akan membincangkan perkara yang berkait rapat dengan Al-Quran, iaitu sebab turun ayat Al-Quran. Sidang pendengar dan penonton yang dihormati sekalian. Pengertian sebab nuzul ialah dengan mengambil sempena berlaku sesuatu peristiwa, lalu turunlah ayat yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Dan inilah yang dinamakan sebab nuzul atau sebab turun ayat. Sebab nuzul ayat itu juga apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang hukum syarak atau meminta penjelasan tentang perkara agama. Lalu turunlah ayat yang menerangkan hal sedemikian. Sebagai contoh, penurunan surah Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Hartanya dan apa jua yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Dia akan memasuki neraka yang apinya menyala-nyala. Dan istrinya pula pembawa kayu api. Di lehernya ada tali dipintal. Sebab turun surah Al-Masad dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi menaiki Bukit Safa. Lalu baginda berseru, "Wahai kaumku sekalian." Maka mereka semua pun berkumpul berhampiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berseru lagi, "Bagaimana pendapat kamu apabila aku memberitahu kepada kamu bahawa di sebalik bukit ini terdapat sepasukan berkuda yang akan menyerang kamu? Percayakah kamu terhadap kata-kataku ini?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah mendapati kamu berdusta." Lantaran itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung kata-kata, "Aku memperingatkan kepada kamu tentang azab yang pedih." Maka ketika itu Abu Lahab bangun lantas berkata, "Celakalah engkau. Apakah engkau mengumpulkan kami ini hanya untuk urusan ini?" Maka turunlah surah Al-Masad. Contoh yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 85. Tafsirnya, dan mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang hakikat roh. Katakanlah roh itu adalah daripada urusan Tuhanku dan kamu tidak dikurniakan ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit sahaja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Mas'ud, satu ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika itu baginda memakai tongkat yang dibuat daripada pelapah tamar. Ketika melintasi sekumpulan orang Yahudi, salah seorang daripada mereka berkata, "Cubalah kamu tanya sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu mereka bertanya, "Ceritakan kepada kami tentang roh." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan diam sejenak serta mengangkat kepala.
aku, yakni Ibnu Mas'ud, tahu waktu itu wahyu sedang turun kepada baginda sehinggalah selesai penurunan wahyu. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana firman Allah untuk menjawab pertanyaan kumpulan Yahudi itu tadi. Okay. Sidang pendengar dan penonton yang dihormati sekalian. Namun begitu, tidak semua ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan bersebab. Contohnya, penurunan ayat itu semata-mata untuk memberi panduan ke jalan yang benar, menjawab persoalan atau tanpa menjelaskan peristiwa atau pertanyaan ataupun untuk menceritakan tentang umat terdahulu. Okay. Jadi, mengetahui dan mempelajari ilmu sebab turun ayat mempunyai faedah dan kepentingannya. Di antaranya ialah mengetahui hikmah diperundangkan sesuatu hukum, mengetahui bahawa syariat Islam memberi perhatian yang serius terhadap kepentingan umum terutama dalam menghadapi segala peristiwa demi umat Islam. Membantu untuk memahami ayat kerana mengetahui sebab akan dapat mengetahui musababnya. Okey, oleh itu, sempena nuzul Al-Quran ini, sama-samalah kita menghayati isi dan hikmah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Sekian, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.